Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fil 'afiyah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kaifa halukum? Sihat semua? Saya harap anda semua sihat untuk pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan teruskan PDPR kita untuk tajuk berikutnya bagi pendidikan Islam tingkatan 4. Kita diminta kalian semua untuk buka pelajaran 3 hukum tajwid, yang mana kita akan masuk hukum mad silah, mad lazim dan qalqalah. Okey, tengok buku teks anda masing-masing dan kita belajari hukum tajwid pada hari ini. Jom ikut saya untuk belajar tajwid. Kerana tajwid ini penting, wajib untuk kita membaca Al-Quran. Now, apa dia mad silah? Kita pernah dengar sebelum ni mad wajib, mad jaiz, mad asli. Mad silah ialah mad yang terdapat selepas huruf ha dhamir. Yang ni macam ni huruf ha dhamir ni . Huruf ha dhamir yang bulat. Bunyinya ha, bukan ha. Dia ha besar. Yang berbaris kasrah. Baris kasrah ni baris bawah. Ha ni berbaris bawah. Bunyinya hi. Atau berbaris dhammah, berbaris hadapan, dikategorikan sebagai huruf mad silah. Saya ulang sekali lagi, huruf ha yang berbaris bawah dan berbaris atas dikategorikan sebagai huruf mad silah. Okay. Mad yang terdapat selepas huruf ha, huruf mad yang terdapat selepas huruf ha. Huruf mad tu apa dia? Nanti kita tengok alif, waw dan ya. Okey. Terus kita tengok. Mad silah terbahagi kepada dua. Okey, mad silah terbahagi kepada dua. Yang pertama, mad silah qasirah. Okey, mad silah qasirah. Apa dia mad silah qasirah? Tengok kemudian. Yang kedua, mad silah tawilah. Nama pun tawil. Tawil itu dalam bahasa Arab panjang. Qasir itu pendek. Mad silah qasirah dia baca pendek. Mad silah tawilah dia baca panjang. Now, apa dia mad silah qasirah? Mad silah qasirah ialah apabila huruf ha dhamir terletak di antara dua huruf berbaris bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf hamzah pada dua kalimah berlainan. Huruf ha dhamir bertemu dengan huruf Huruf ha terletak di antara dua huruf berbaris bertemu dengan huruf hijaiyah. Okey, nanti kita tengok dia punya contoh kat sebelah. Manakala huruf mad silah tawilah adalah huruf ha dhamir terletak di antara dua huruf berbaris bertemu dengan huruf hamzah pada dua kalimah berlainan. Okey, now kita tengok huruf mad silah qasirah. Apa yang dikatakan huruf ha dhamir? Huruf ha dhamir bertemu di antara dua huruf. Ni, huruf yang berbaris, huruf hijaiyah. Apa dia huruf hijaiyah? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, qa, za, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Itu adalah huruf hijaiyah. Mad silah qasirah, huruf ha dhamir, ni ha dhamir di antara dua huruf berbaris. Nun berbaris atas, ta berbaris atas, ha berbaris hadapan. Dia dipanggil sebagai mad silah qasirah. Macam mana bacaan dia? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Baca dua harakat. Innahu tagha. Macam mana kita nak tahu dua harakat? Innahu tagha. Dan nak kenal lagi mad silah ni, mad silah qasirah kalau kita nak kenal, selepas huruf ha dhamir ini ada waw kecil. Waw kecil ini dipanggil sebagai tanda bagi mad silah qasirah. Ni, ha selepasnya ada waw kecil,
dipanggil sebagai mad silah qasirah dan baca 2 harakat. Contoh yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ila qaumihi ghadbana. Okey, selepas huruf ha dhamir ada tanda ya terbalik. Ini juga baca 2 harakat. Dia ada 2 tanda je. Yang satu waw kecil, yang satu ya terbalik. Okey, dan kalau nak kenal sebelum huruf ha, selepas huruf ha dia ada huruf hijaiyah yang berbaris. Ini huruf yang hijaiyah yang berbaris kan? Baris atas ke, baris depan ke, baris bawah ke, baris 3 baris tu. Jadi ia berada di tengah-tengah di antara 2 huruf tu. Yang seterusnya mad silah tawilah. Mad silah tawilah cara bacaan dia 4 ataupun 5 harakat. Dia panjang sikit. Huruf mad bertemu, okey, di antara huruf ha ini bertemu dengan huruf hamzah. Selepasnya dalam 2 kalimah yang berbeza. Ni kalimah 1, ni kalimah 2. Okey, jadi dia kalimah yang berbeza. Dan di tengah-tengahnya ada huruf ha bertemu dengan huruf hamzah. Ha dhamir bertemu dengan huruf hamzah. Ini ha dhamir bertemu dengan huruf hamzah. Okey, bacaan dia 4 atau 5 harakat. Dan saya nak ingatkan kepada anda, ada teknik nak mengetahui dia adalah mad silah tawilah adalah dengan selepas huruf ha dhamir ini ada waw kecil di bawah dia dan atas dia ada ekor. Ekor menyatakan ekor ni panjang 4 atau 5 harakat. Cara bacaan dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Okey, sekali lagi saya ulang. Ayahsabu an lam yarahu ahad. 4 boleh, 5 pun boleh. Okey, jadi anda boleh baca dengan cara yang begitu. Yang kedua, kalau tengok kat bawah ni, huruf ha bertemu dengan huruf hamzah. Tapi dia punya cara pengenalan dia ataupun dia punya ciri-ciri tawilah itu dia berbeza dengan yang atas. Atas waw kecil dengan ada ekor panjang di situ. Di atas huruf waw. Yang kedua sama juga, ya kecil ada ekor di atas ya kecil tersebut. Ha bertemu dengan huruf hamzah. Ha ni kalimah pertama, bihi ni kalimah pertama, anfusahum hamzah itu kalimah kedua. Jadi ni huruf ni ha bertemu dengan huruf hamzah dalam kalimah yang berlainan dan dibaca 4 ataupun 5 harakat. Bihi anfusahum, bihi anfusahum. Okey, dapat di situ kan? Seterusnya, kita pergi kepada mad yang kedua, mad lazim. Mad lazim yang bermaksud huruf mad alif, waw dan ya. Huruf mad alif, waw dan ya bertemu dengan huruf yang bertanda sukun. Apa dia sukun? Sukun adalah tanda mati. Okey, sukun adalah tanda mati. Ni sukun adalah tanda mati. Ini tanda mati. Ataupun ada satu lagi tanda mati bulat. Okey, ketika bacaan secara wasal atau wakaf. Apa je wasal? Wasal ni terus. Baca kita tak berhenti. Atau wakaf. Wakaf ni berhenti. Huruf mad bertemu dengan huruf bertanda sukun, bertanda mati ketika bacaan secara wasal atau wakaf. Mad lazim terbahagi kepada 2. Mad lazim kalimi dan mad lazim harfi. Mad lazim kalimi ini terbahagi pada 2. Mad lazim kalimi muhaffaf dan mad lazim kalimi musaqqal. Manakala mad lazim harfi juga terbagi kepada 2. Mad lazim harfi muhaffaf dan mad lazim harfi musaqqal. Now, kita tengok terusnya. Bagaimana yang dikatakan mad lazim kalimi muhaffaf dan bagaimana yang dikatakan mad lazim kalimi musaqqal. Okey. Mad lazim kalimi muhaffaf ataupun mad lazim kalimi adalah huruf mad bertemu dengan tanda sukun dalam satu kalimah. Huruf mad bertemu dengan tanda sukun dalam satu kalimah. Ini contoh dia kat sini, tengok. Huruf mad, alif ni huruf mad bertemu dengan tanda sukun dalam satu kalimah. Huruf mad, alif bertemu dengan tanda sukun dalam satu kalimah. Okey. Now, cara bacaan ni, huruf
mad lazim kalimi muhaffaf. Apa dia mad lazim kalimi muhaffaf? Mad lazim kalimi muhaffaf ialah huruf mad bertemu dengan huruf bertanda sukun, huruf mad alif, waw dan ya bertemu dengan huruf yang bertanda mati yang tidak bersyaddah, yang tidak ada sabdu dalam satu kalimah dan tidak dibaca secara idgham. Apa maksud dia? Kita huruf mad tadi alif, waw dan ya bertemu dengan huruf yang bertanda mati. Dia tak disabdukan. Contohnya kalau tak disabdukan tu, kalau tengok ayat di bawah ni. Al-ana, dia tak ada Allah, tak ada. Dia al-ana. Dan kena ingat, mad lazim kalimi muhaffaf ni ada 2 tempat je dalam Al-Quran dalam satu surah. Jadi ini je lah ayat dia. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Baca 6 harakat. Al-ana. Al-ana. Tak ada. Tak ada. Dia al-ana. Dia terus mati kat situ. Tidak disabdukan. Macam kalau kita tengok nanti yang sebelah atas ni, huruf apa nama dia? Mad lazim kalimi musaqqal, dia ada sabdu dan bukan bersabdu, dia bersabdu dan juga dibaca dengan secara dengung. Okey, kalau yang kedua al-ana wa qad asaita. Itu yang kedua. Seterusnya kita tengok mad lazim kalimi musaqqal. Mad lazim kalimi musaqqal, huruf mad bertemu dengan huruf bertanda sukun yang bersyiddah, yang bersabdu dalam satu kalimah dan dibaca secara idgham. Huruf mad bertemu dengan huruf bertanda sukun, huruf bertanda sukun yang bersyiddah. Patutnya kat sini waladdallin, dia ada 2 lam kan, alif dengan lam ni mati, tapi ditukarkan mati itu kepada sin, sabdu. Okey, jadi dia dibaca panjang dan didengungkan, diidghamkan di situ. Contoh, waladdallin, al-dallin, dia tak ada macam kalau muhaffaz tadi al-ana. Dia tak ada dia kan beza dengan waladdallin, dia kena ada lin. Sebab di situ didengungkan, diidghamkan lin, waladdallin, baca juga 6 harakat. Yang kedua, kalau kita tengok contoh, qala antuhajjunni fillah. Junni, dia ada henjutan di situ untuk dibunyikan sebagai idgham dan bacaan dia 6 harakat. Okey, faham? Saya harap anda semua faham. Seterusnya kita tengok kepada mad lazim harfi. Mad lazim harfi adalah terbagi juga kepada 2, mad lazim harfi muhaffaf dan mad lazim harfi musaqqal. Mad lazim harfi muhaffaf adalah huruf mad yang terdapat pada fawatihus sur bertemu huruf bertanda sukun dan tidak dibaca secara idgham. Fawatihus sur ni apa? Pembuka surah. Okey, huruf-huruf pembuka surah. Contohnya alif lam mim ain sin qaf yasin kaf ha ya ain sad, itu semua dipanggil sebagai fawatihus sur, pembuka surah. Kebanyakan dekat surah-surah ada dimulakan dengan fawatihus sur. Contohnya surah Al-Baqarah, surah Yasin dan sebagainya. Okey, kita tengok dia yang mana huruf ini dia bukan huruf yang ada yang ada dengung, yang ada dengung lah, macam mim, nun, itu bukan huruf di situ. Kalau huruf tu dipanggil musaqqal. Kalau dia simple, huruf yang senang, sad, qaf, kan. Kalau sin tu, sin dia ada nun di hujungnya, ejaan asal, sin ya nun, sin, kan. Asalnya kat situ dipanggil sebagai fawatihus sur. Ada nun di situ, tapi dia nak dikatakan sebagai huruf yang muhaffaf ni,
Dia tiada berperjumpaan, pertemuan. Contoh, huruf sad. Sad. Kan, sad. Kalau kita tengok yang sini, sad ini ejaan asalnya sad alif dal. Jadi sad. Dia tu sebab qalqalah. Okey. Sad, mana huruf mad? Mad dia ada pada alif. Sad alif dal. Alif tu huruf mad. Bertemu dengan huruf yang bertanda sukun. Dal ni dimatikan. Dia tak ada sadi, sodu, soda. Tak ada. Dia sad. Jadi ini dipanggil sebagai mad lazim harfi muhaffaf. Mad lazim harfi muhaffaf baca 4, 5 atau 6 harakat. Manakala mad lazim harfi musaqqal. Mad lazim harfi musaqqal adalah huruf mad yang terdapat pada fawatihus sur bertemu huruf bertanda sukun yang dibaca secara idgham. Tengok sebelah ni. Tengok tengah-tengah ni. Alif lam mim. Lam mim. Di situ lam ni, okey, alif ni bukan mad lazim harfi sebab dia alif. Alif lam, baca dia pun pendek. Alif lam kan, sebab lam ni ejaan lam alif mim. Ejaan dia lam alif mim. Alif di situ, lam alif di situ dipanggil sebagai huruf mad. Mim di hujung ini berbaris mati. Okey, berbaris sukun kan dia tadi cakap huruf mad bertemu dengan huruf yang berbaris sukun. Mim berbaris sukun. Mim, ejaan mim ya mim. Mim ya mim. Bila mim bertemu dengan mim, ianya menghasilkan hukum idgham. Menghasilkan hukum idgham. Jadi awak kena faham kat situ. Kalau senang nak tengok kalau dia bukan huruf mim, nun, dia adalah huruf muhaffaf yang pada fawatihus sur. Mad lazim harfi hanya ada pada fawatihus sur. Sad, ain, sin, qaf. Itu muhaffaf, musaqqal. Alif lam mim. Dia 6 harakat. Ejaan dia 6 harakat. Now, kita sambung seterusnya hukum qalqalah. Hukum qalqalah ini terbagi kepada 3. Qalqalah terbagi kepada 3. Apa dia qalqalah? Qalqalah ialah bunyi lantunan ketika menyebut huruf qalqalah. Ada 5 huruf qalqalah, qaf, ta, ba, jim dan dal. Yang mana huruf ni kalau kita ringkaskan qatbin jiddin. Qatbin jiddin. Yang mana kalau maksud lantunan itu apabila kita baca aqa, apa, ab, aj, ad, yang ada tu belakang, itulah dinamakan sebagai lantunan. Now, qalqalah terbagi kepada 3. Yang pertama qalqalah sughra. Qalqalah sughra. Yang kedua qalqalah kubra. Dan yang ketiga qalqalah akbar. Apa dia qalqalah sughra, qalqalah kubra, qalqalah akbar ni? Qalqalah sughra adalah huruf qalqalah yang berbaris pada pertengahan, yang berbaris sukun pada pertengahan kalimah atau pada hujung kalimah yang kita baca secara wasal atau kita baca secara terus. Cara bacaannya, bunyi lantunannya agak rendah, agak perlahan, tidak setebal berada di kubra ataupun akbar. Contoh, sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri, tetap bunyi mesti ada lantunan, cuma dia agak lebih rendah. Dia tidak tak ada. Dia sanuqri'uka, dia bunyi juga kan? Ataupun yang orang wa tasaddaq, wa tasaddaq alaina. Dia tak ada wa tasaddaq alaina. Salah. Dia wa tasaddaq
daq alaina, daq alaina. Dia tetap bunyi qa tu kat situ. Dan yang kedua, qalqalah kubra. Qalqalah kubra ini adalah lebih berat apabila qalqalah berbaris mati atau sukun yang mendatang berada pada hujung kalimah ketika bacaan secara waqaf. Dia berada di hujung kalimah. Maksud sukun yang mendatang ni bila kita baca ayat tersebut kita jadi sukun, dia jadi mati walaupun asalnya dia ada baris. Contoh, dia baca kena lebih tebal, okey. Zamaniyah hijaj. Zamaniyah hijaj. Ataupun yang sukun memang asalnya walam yulad. Mesti kena je. Dia agak lebih tebal sikit. Dia agak kuat sikit lantunan tersebut. Dan yang terakhir, yang lebih kuat dia punya lantunan apabila dipanggil sebagai huruf qalqalah akbar. Qalqalah akbar ini adalah apabila huruf qalqalah yang berbaris syaddah, berbaris sabdu pada hujung kalimah ketika bacaan secara waqaf. Kita nampak huruf tu tapi di hujung kalimah dan kita berhenti di situ, maka dia akan lagi tebal. Contoh, wala jidala fil hajj. Hajj. Dia ambil hajj itu sabdu tu kita kena bunyikan dulu. Hajj. Hajj. Faham? Ataupun yang kedua, qulillahu yahdi lil haqq. Dia haqq. Dia mesti ada sebab qalqalah akbar di situ. Qalqalah akbar dia mesti ada macam kata orang tu stop sikit. Haqq sebab kita ada sabdu di situ. So inilah yang dikatakan qalqalah. Qalqalah ada 3 iaitu sughra, kubra dan akbar. Itu saja. Kita jumpa lagi. Semoga kita apa jua yang kita pelajari pada hari ini anda dapat praktikan dalam kehidupan anda seharian dan boleh diguna pakai ketika anda membaca Al-Quran, insya-Allah. Dan kalau ada apa-apa permasalahan, boleh terus direct bertanya dengan saya ataupun guru anda masing-masing. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu jangan lupa subscribe saya punya YouTube Ustaz Nur Channel. Bye bye.